Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Salihuddin bin Muhammad Tahir. Nombor matrik 289323, wakil daripada grup PJJ Melaka. Grup kami terdiri daripada 5 anggota, iaitu saya sendiri Muhammad Salihuddin bin Muhammad Tahir, Muhammad Akmal bin Faizal, nombor matrik 289128, Muhammad Rozaimi bin Ali, nombor matrik 289112, Aslinda binti Hasrin, nombor matrik 289042, dan akhir sekali Nur Aisyah binti Jamari, nombor matrik 290057. Jadi kami daripada pelajar semester Oktober sesi 2021-2022 JA212 pengajian jarak jauh PACE UUM. Jadi dalam subjek BPMN 1013, tajuk tugasan kami ialah Top Glove. Saya mulakan tugasan Top Glove ini dengan pengenalan. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1991 oleh Tan Sri Datuk Sri Lim Win Chai. Sejak penubuhannya di Malaysia pada tahun 1991, bermula dari satu kilang pada tahun 1991 dengan 3 barisan pengeluaran. Top Glove telah memulakan rancangan pengembangan untuk menjadi pengeluar sarung tangan getah terbesar di dunia. Mengeluarkan produk iaitu sarung tangan pemeriksaan latex, sarung tangan pemeriksaan nitril, sarung tangan pembedahan, sarung tangan pemeriksaan polikloroprene, sarung tangan vinil, sarung tangan bilik bersih, sarung tangan isi rumah, sarung tangan polietilena, serta produk bukan sarung tangan seperti empangan pergigian, band senaman dan kondom. Syarikat itu kini membesarkan produknya di peringkat antarabangsa ke lebih 195 negara di seluruh negara, ke ASA, negara EU, Timur Tengah, Australia, Jepun, Amerika Latin, Kanada, Afrika dan banyak lagi. Jadi saya teruskan lagi dengan visi dan misi. Visi ialah untuk menjadi rakan kongsi bertaraf dunia anda dalam sarung tangan dan produk penjagaan kesihatan. Misi pula memastikan perlindungan manusia yang selamat di peringkat global. Jadi saya teruskan lagi dengan produk dan servis. Menjadikan sarung tangan latex, sarung tangan nitril, sarung tangan vinil, sarung tangan pembedahan, sarung tangan isi rumah, sarung tangan bilik bersih, sarung tangan polietilena tuang, sarung tangan berisiko tinggi industri, sarung tangan elastomer termoplastik. Selain itu, Top Glove juga mengeluarkan produk seperti produk home care, personal care, oral care dan industrial care. Jadi di situ telah ada 2 contoh, antara contoh produk sarung tangan dan bukan sarung tangan. Pesaing-pesaing utama syarikat Top Glove. Supermac Operation Berhad ditubuhkan pada tahun 1987. Para pengasasnya memulakan perniagaan perdagangan untuk mengedarkan sarung tangan getah dan akhirnya menceburkan diri dalam perbuatan sarung tangan pada tahun 1989. Hari ini, kumpulan Supermac mempunyai 11 kilang yang mengeluarkan pelbagai jenis sarung tangan getah yang dieksport ke lebih 160 negara di seluruh dunia seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Timur Tengah, Asia dan negara Pasifik Selatan. Kawasan Rubber Industry Berhad, pengeluar sarung tangan pakai buang terbesar di dunia dan salah satu pengeluar produk getah teknikal terbesar di Malaysia dengan pasaran berasaskan luas di seluruh dunia. Menawarkan pelbagai produk yang dilengkapi dengan keupayaan pembuatan pepejal dengan potensi automasi, ditubuhkan pada tahun 1979, mempunyai kapasiti pengeluaran sarung tangan tahunan sebanyak 32 bilion dan kapasiti pengkompaunan produk getah teknikal melebihi 10,000 tan metrik setahun. Ketiga, Hatta Lega Holding Berhad. Produk utama kumpulan ini ialah latex glove dan neutral glove. Syarikat itu menghasilkan sarung tangan pemeriksaan serta sarung tangan pembedahan. Latex glove menjadikan kekuatan tegangan yang tinggi dan pemanjangan untuk rintangan air mata maksimum, manakala sarung tangan neutral menyediakan alternatif kepada pengguna sensitif latex daripada protein yang boleh menyebabkan reaksi alahan.
Assalamualaikum, saya Muhammad Akmal bin Faizul, nombor matrik 289128 akan membentangkan berkenaan trend-trend dan isu utama terkini mengenai syarikat Togglove. Yang pertama, lebih 5,000 pekerjanya dijangkiti wabak COVID-19 sekaligus menjadi penyumbang terbesar kes berkenaan di Malaysia atau lebih dikenali sebagai kluster teratai. Yang kedua, selain itu, Togglove berdepan dengan dakwaan membabitkan peruntukan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446. Yang ketiga, larangan ekspor terhadap dua anak syarikat Togglove iaitu Togglove Sdn Bhd dan TG Medical Sdn Bhd oleh pihak Jabatan Kastam Perlindungan Sepadan Amerika Syarikat CBP pada Julai membabitkan dakwaan perkhidmatan buruh paksa di mana memberi kesan terbesar terhadap syarikat apabila harga sahamnya menjunam sebanyak 10% kepada RM19.70 pada 16 Julai 2020. Yang keempat, pada masa yang sama, harapan mengenai penghasilan vaksin serta reaksi susulan telah menyebabkan aliran keluar modal pasaran berjumlah RM10.5 bilion daripada 4 syarikat tersebut iaitu Togglove Corp Berhad, Harta Lega Holding Berhad, Supermax Corp Berhad dan Kosan Ruba Industri Berhad. Assalamualaikum, saya Nur Aisyah akan membentangkan tentang penilaian syarikat Togglove. Okey, syarikat Togglove adalah sebuah syarikat yang besar dan sangat berpengaruh oleh kerana wabak COVID-19. Togglove dapat meningkatkan kadar jualan mereka kepada 400%. Poin yang kedua adalah syarikat Togglove telah didakwa kerana kurang penjarakan sosial di kawasan penginapan pekerja dan kerana itu seramai 5,000 orang pekerja mereka telah dijangkiti wabak COVID-19 dan secara tak langsung dia mewujudkan kluster teratai. Jadi ini menggambarkan syarikat Togglove mementingkan keuntungan syarikat dan pada yang masa yang sama mereka mengabaikan kebajikan para pekerja. Untuk hala tuju syarikat Togglove akan merangka hala tuju strategi perniagaan dengan pantas untuk pastikan semua aktiviti kekal berjalan lancar dan beroperasi mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Selain itu, Togglove harus menjadi sebuah syarikat yang terbaik dalam penghasilan produk kerana keadaan semasa memerlukan sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan yang boleh disesuai, inovatif dan diaktif dengan cepat. Togglove juga perlu memastikan pembekalan produk kepada pelanggan berkualiti dan selamat. Terima kasih. Cadangan mengenai strategi-strategi yang sesuai untuk syarikat Togglove. Pertama, bagi pemegang-pemegang saham terbesar yang ingin menjual saham-saham mereka secara tunai akan dilepaskan. Ini menjadi peluang yang strategik yang boleh diambil oleh syarikat Togglove Corporation Berhad untuk memperluaskan empayar, meningkatkan kedudukan syarikat sebagai satu syarikat pengeluar sarung tangan getah terbesar di dunia, mengembangkan operasi dan kapasiti pengeluaran. Kedua, memperuntukkan sebanyak RM160 juta bagi membuka ladang getah di Kemboja yang luasnya adalah 8,000 hektar di mana hasilnya akan dapat diperolehi atau dituai dalam tempoh jangka masa 6 hingga 7 tahun dan ini pelaburan yang dibuat adalah berdasarkan pelaburan jangka masa panjang. Ketiga, kerjasama dengan universiti-universiti awam seperti UMP untuk menjalinkan kerjasama strategik terutama dalam pembangunan kerjaya, penawaran kerja kepada graduan, latihan industri dan penajaan. Hasil daripada kerjasama ini bakal memanfaatkan kedua-dua belah pihak. Keempat, syarikat Togglove juga boleh merancang satu pendekatan baru di mana membeli hasil-hasil getah daripada penduduk kampung dengan melantik ejen dari Togglove sendiri yang bergerak secara langsung kepada pengusaha-pengusaha kecil sama ada di kawasan kampung atau pedalaman dan hasil tersebut boleh diperolehi terus dan dibekalkan kepada Togglove tanpa ada orang tengah.
dan ini mempertingkatkan keberhasilan dari segi bahan mentah. Hal ini juga dapat memupuk semangat pekebun kecil untuk mempertingkatkan hasil getah di dalam negara dan secara tidak langsung akan mengurangkan kos bahan mentah yang perlu dibawa dari ladang luar negara masuk ke dalam Malaysia.